Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 329 bilion ringgit pelaburan yang telah diluluskan oleh kerajaan, kata Anwar Ibrahim. Besar, tahniah. Tetapi cara orang kampung, orang marhain seperti saya ini, bila dengar saja pelaburan yang sudah diluluskan kerajaan berjumlah 329 bilion, kita sudah beranggapan itu adalah pelaburan yang nyata. Saya taklah pandai sangat tentang ekonomi ini, tetapi saya juga taklah sebodoh sangat untuk di dalam bidang ekonomi ini. Kalau kita berkata 329 bilion ringgit yang sudah pelaburan yang sudah diluluskan kerajaan pada 2023, bagi saya itu yang diluluskan, bukan yang benar-benar sudah pun masuk. Permohonan untuk mendapat kelulusan itu biasalah, setengah-setengah syarikat gergasi ini dia mohon awal, tapi sekadar memohon awal, nak masuk bila tu wallahu alam. Jadi 329 bilion, soalan saya kepada Rafizi Ramli tengah tak sihat, tak kisahlah kepada mana-mana menteri ataupun ahli parlimen sekalipun, 329 bilion yang permohonan pelaburan yang sudah diluluskan kerajaan itu, berapa yang benar-benar masuk? Bagi saya, kalau benar permohonan dan kelulusan sudah diberikan kepada 329 bilion ringgit itu benar sudah masuk, takkanlah ringgit begitu hanyut ke lautan Hindi. Secara logik, mereka dah mohon, dah dapat kelulusan, mereka pun kena bawa masuk duit lah. Bila bawa masuk duit daripada luar, mestilah mereka beli dalam ringgit. Bila beli ringgit dengan jumlah yang betul-betul begitu besar, 100-200 bilion, takkanlah ringgit nak lemah. Tak apa, kita biarkanlah kepada pakar-pakar ekonomi untuk jawab, kerana kita bukan pakar, tapi kita melontarkan soalan secara orang kampung. Itu yang pertama. Yang kedua, Bursa Malaysia dengan kukuh. Kalau Bursa Malaysia kukuh sekalipun, apa manfaat kepada saya, marhain, anda semua? Kita bukannya pelabur-pelabur, dan kita pun bukanlah pemegang akaun pelaburan. Jadi kalau Bursa Malaysia mengukuh sebagai nak rak sekalipun, bagi saya seorang marhain, apa kesan kepada saya, kepada keluarga saya, kepada ekonomi rumah tangga saya, ekonomi saya sendiri? Jawabnya, tak ada pun. Tetap saya beli ayam yang mahal, tetap saya beli barang keperluan asas diri saya, keluarga saya, mak saya dengan harga yang tinggi, yang mahal. Tak memberi kesan kepada saya pun. Bagi saya, bagi marhain dan majoriti rakyat Malaysia, bagai nak rak kau nak cerita pasal melambungnya Bursa Malaysia kukuh bagai nak rak, bagi kita, dan saya yakin semua lagi rakyat Malaysia marhain seperti kita ini, apa kesan, memberi kesan? Adakah dengan melambungnya Bursa Malaysia begitu kukuh, hebat, meletup-letup, harga barang boleh turun? Tidak. Harga ayam boleh turun? Tidak. Harga makanan boleh turun? Tidak. Keperluan asas boleh turun? Tidak.
semuanya tidak pun memberi kesan kepada rakyat dan marhain seperti kita. Pelaburan diluluskan 329 bilion. Bursa Malaysia mengukuh hebat, tetapi ringgit tetap lemah dan terus melemah. Ingat, kami marhain ni pentingkan nilai ringgit itu kuat dan kukuh kerana apa? Setiap barangan keperluan kita ini tak lari. Bukannya semuanya made in Malaysia. Ada yang diimport, dan bila diimport ia pastilah menggunakan US dollar. Kalau ringgit melemah, US dollar mencanak, bererti peningkatan kos sara hidup juga naik juga sikit. Kenapa nak makan hari-hari? Jangan cerita makanan kita ke marhain ni. Saya ada beli ikan di rumah. Okey. Makanan ikan pun dah mahal. Hari ini anak ikan talapia untuk saya berikan kepada ikan kelisa saya makan pun naik harga. Sebelum ini RM1.60 10 ekor. Hari ini bermula RM2 untuk 10 ekor, tambah 40 sen. Apa cerita? Bukan kata kita saja, makanan binatang peliharaan kita, kesukaan kita pun naik mencanak. Jadi apa kesannya kepada kami marhain pelaburan Bursa Malaysia mengukuh? Kami tak ada pemegang, kita bukannya pelabur pun. Tak memberi efek kepada kita, tak memberi kesan kepada ekonomi kita. Begitu juga dengan cerita pompang-pompang tentang kerajaan meluluskan 329 bilion. Saya perkara-perkara tu minta maaf. Bagi diri saya secara peribadi, saya tak boleh terima. Kita nak tahu actual berapa yang tepat yang dah diluluskan dan yang sudah pun masuk. Kalau ikut Bank Negara, menurun 47%, itu Bank Negara katalah sekitar 35 bilion ringgit. Itu kan maksudnya menurun berbanding dengan 2022. Sama ada betul tak betul, baca balik laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Siapa betul, siapa salah, bukan itu marhain seperti saya dan juga majoriti rakyat Malaysia nak tahu. Cuma kami nak tahu bila agaknya ringgit boleh kembali mengukuh. Bila ringgit mengukuh, barangan keperluan kehidupan marhain dan keluarga boleh turun. Ringgit lemah, dolar tinggi, dari barang-barang pun akan naik, yang mana barang-barang terutamanya barang-barang yang diimport. Ingat, Malaysia bukanlah semuanya kita buat sendiri. Kita bergantung juga besar kepada barangan import. Fikir-fikir dan renung-renungkanlah. Saya sebagai marhain memerlukan jawapan berapa nilai sebenar yang sudah masuk ke dalam pelaburan negara, bukannya jumlah pelaburan yang diluluskan.